sama-sama dapat kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan juga alhamdulillah sama-sama dapat kita menunaikan solat maghrib berjemaah, serta alhamdulillah dapat kita menyambung perbincangan kita yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita di dalam perbincangan pada bahagian yang ketiga, al-qismu tsalits min al-bi'tsati ila al-hijrah. Bahagian yang ketiga di dalam perbincangan tentang kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah peristiwa hijrah. Yang mana tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu marahil dakwah al-islamiyah fi hayatin Nabi, iaitu marhalah-marhalah peringkat-peringkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat baginda. Baik, dalam kuliah lepas kita ada bincangkan tentang wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ada bincangkan hikmah-hikmahnya, serta malam ini kita akan menyambung perbincangan tersebut, yang mana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda telah melalui 4 marhalah ataupun 4 peringkat dakwah, ataupun kita katakan sebagai 4 step-step kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ulang kembali pada malam ini. Peringkat yang pertama, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara kasarnya kita lihat dengan peringkat-peringkat yang ada ini menunjukkan Rasulullah itu bukan semata-mata menyampaikan dakwah, tapi Rasulullah juga di samping menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tidak lupa untuk berstrategi di dalam dakwah baginda. Rasulullah tidak lupa untuk memastikan dakwah baginda itu tidak gagal. Rasulullah memastikan bahawasanya dakwah baginda itu berjaya, dan juga dakwah baginda itu sampai kepada sasarannya. Yang kita dah sebutkan, kita ulang balik pada malam ini, marhalah ataupun peringkat yang pertama, dakwah secara rahsia yang berlangsung selama 3 tahun. Dakwah secara rahsia, apakah maksudnya kita akan lihat nanti, berlangsung berjalan selama 3 tahun. Kemudian secara terang-terangan, secara lisan sahaja, ataupun kita kata secara terang-terangan secara dakwah sahaja, berlangsung sehinggalah hijrah. Daripada tahun yang ketiga ataupun keempat itu sehinggalah hijrah. Kemudian peringkat yang ketiga iaitu dakwah secara terang-terangan juga, bersama-sama dengan disyariatkan peperangan kepada mereka yang menentang. Kemudian pada peringkat yang keempat, dakwah secara terang-terangan dalam masa yang sama, Rasulullah SAW dan umat Islam semua disyariatkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu juga di dalam peringkat yang keempat ini adalah peringkat yang sempurna di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lihat peringkat yang pertama, iaitu dakwah secara terang, secara sendirian ataupun secara sunyi dan juga secara senyap. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulakan dakwah, telah memulakan penyampaian wahyu ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang kita perlu ingat, bahawasanya Rasulullah bukan saja-saja melakukan perkara ini. Kita dah bincangkan dulu ni, Rasulullah bukanlah manusia yang sengaja mencari jawatan. Bukanlah Rasulullah itu pergi berkhalwat ke Gua Hira itu untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Yang kita dah tentu sebelum ni, kita dah bincangkan panjang lebar, yang mana Rasulullah tidaklah meminta jawatan tersebut. Bukanlah Rasulullah menggendaki jawatan Rasul dan juga utusan Allah. Tapi dalam masa yang sama, apa yang diperolehi oleh Rasulullah ni atas perintah dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah huraikan sebelum ini. Kemudian juga antara dakwah Rasulullah itu bukan semata-mata untuk manusia menyembah Allah, tapi kita kena ingat menyembah Allah dalam arti kata mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyingkirkan apa-apa pegangan, apa-apa kepercayaan selain daripada Allah. Yang mana kita ingat, tuan-tuan dan puan, sebelum daripada dakwah Rasulullah berlaku, masyarakat Arab secara umumnya kita lihat mereka ini manusia ataupun golongan yang percaya kepada Allah, yang mana mereka menganggap patung-patung, mereka menganggap berhala-berhala itu adalah perantaraan mereka dengan Allah. Sebab itu kita dah sentuh benda ini, mereka ni walaupun jahiliah tapi mereka melaksanakan ibadah haji. Kita dah sentuh benda ini, mereka ni jahiliah
tapi dia tahun orang datang menunaikan haji. Dan kita dah contoh sebelum ini, datuk Rasulullah iaitu Abdul Muttalib adalah ketua penerima rombongan, ataupun kita kata ketua di dalam melayan tetamu-tetamu yang datang menunaikan haji. Yang mana Abdul Muttalib ini lah yang menguruskan jemaah haji, dia lah yang menjaga telaga Zamzam, dia lah yang menjaga keperluan mereka-mereka yang datang menunaikan haji. Jadi maknanya dalam setengah urusan, dalam setengah ibadah, mereka masih mengekalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan mereka masih percaya kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, tapi dengan cara yang telah diubah suai, dia modify sikit ataupun diubah suai sikit dengan menurut apa yang mereka nak. Dan akhirnya itulah yang berlaku. Mereka menyembah berhala tapi beriman kepada Allah. Mereka menunaikan haji tapi dengan cara yang diberkahi oleh Allah. Mereka bertawaf tapi dengan cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tugas Rasulullah, yang mana Rasulullah bukan sahaja disuruh, diperintah untuk mengembalikan manusia kepada Allah, tapi dalam masa yang sama ditugaskan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, membuang segala-gala kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap berhala dan hanyalah kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dia jelaskan di sini, tugas bagi dia itu pada permulaannya dilakukan secara persendirian ataupun secara sunyi-sunyi ataupun secara rahsia, dengan tujuan hadran min waqa'al mufaja'ah ala Quraisy, berhati-hati daripada perkara itu menimbulkan satu kejutan kepada bangsa Quraisy. Berhati-hati agar supaya dakwah itu tidak mati kepada mula-mula dah mati dah. Mati pada mereka permulaan kerana apa? Kerana mungkin Rasulullah tidak melakukannya secara sembunyi, kerana Rasulullah tak rahsiakannya, yang mana tak mustahil perkara itu tak sempat Rasulullah nak sampaikan dakwah habis dah. Sebab kaum musyrik Quraisy dah menentang, dah menolak perkara tersebut. Jadi pada mereka ini kita lihat sejarahnya dulu sebelum kita lihat apa rahsia-rahsianya. Jadi nanti sejarahnya, Rasulullah peringkat yang awal ini melaksanakan dakwah itu secara sembunyi, supaya perkara itu tidak menimbulkan kejutan kepada kaum Quraisy, yang mana mereka ini sangat-sangatlah ta'assub. Disebutkan ini muta'assibatun bisyirkihah, sangat-sangat ta'assub dengan kesyirikannya. Yang kita tahu bangsa Arab ini, mereka ini lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi ta'assub mereka itu daripada kita ni. Kita orang Melayu ni pun kadang-kadang kita boleh toleransi, kita ni boleh tahamuh ataupun terbuka kepada kaum lain. Tapi bangsa Arab dalam ini mereka terlalu kuat ta'assub mereka secara perkauman. Begitulah dari segi akidah pun sama juga. Mereka ni sangat kuat berpegang dengan kesyirikan dan juga penyembahan berhala mereka, yang mana mereka melakukan perkara itu atas dasar mewarisi apa yang telah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Dan begitu juga, tidaklah sekali-kali Rasulullah pada peringkat ini menzahirkan dakwahnya pada majlis-majlis umum. Tak disebut dalam majlis-majlis, tak disebut secara terang-terangan. Bahkan dijelaskan di sini bahawasanya Rasulullah menyampaikan dakwah pada peringkat ini hanya kepada kaum kerabat yang terdekat sahaja, hanya pada orang-orang yang dipercayai boleh beriman, hanya kepada mereka-mereka yang dekat, yang kenal betul-betul dengan Rasulullah, yang saudara dengan Rasulullah. Ini peringkat pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah menyampaikan dakwah pada golongan-golongan yang dekat dengan Rasulullah, ahli keluarganya dan juga kaum kerabat yang terdekat. Maknanya orang-orang lain yang tak bersaudara itu belum lagi disampaikan dakwah pada peringkat ini. Kemudian seterusnya, antara generasi terawal yang masuk Islam, antara generasi awal yang memeluk Islam, yang kita lihat tuan-tuan dan puan, inilah manusia yang digelar oleh Rasulullah SAW, bahawasanya keimanan mereka ini takkan boleh ditimbang dengan siapa pun. Dalam satu hadis Rasulullah sebut bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia yang keimanannya jika ditimbang oleh seluruh iman ahli Madinah tak akan sama dengan iman seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini golongan yang pertama memeluk Islam ini antaranya daripada kalangan wanita yang pertama, iaitu isteri baginda sendiri, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana jarang mengiktiraf dialah wanita pertama, wanita dewasa pertama yang memeluk Islam pada awal-awal kebangkitan sejarah ataupun kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang terawal daripada kalangan kanak-kanak, iaitu sepupu baginda sendiri ataupun anak kepada bapa saudaranya, iaitu Ali bin Abi Thalib. Dan begitu juga ada pada kalangan hamba, iaitu Zaid bin Harithah, maula kepada Rasulullah, dan juga Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti kita akan lihat sebuah kisah yang penting berkaitan dengan Zaid ini, akan ada satu kisah penting sehingga turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala
berkaitan dengan anak angkat Rasulullah ini. Kemudian daripada kalangan lelaki dewasa yang pertama masuk Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita tahu kisahnya akan kita sebut nanti dalam peristiwa, kita ada satu peristiwa yang masyhur iaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang mana inilah satu-satunya lelaki yang mengakui peristiwa tersebut. Walaupun Rasulullah cakap dia pergi lebih jauh pun aku akan percaya. Yang mana inilah lelaki dewasa yang pertama masuk Islam iaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dan ini juga antara yang terawal masuk Islam ialah Uthman bin Affan, yang juga merupakan menantu Rasulullah SAW dan juga merupakan khalifah yang ketiga daripada khalifah Islam. Dan itu juga Zubair bin Awam